Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Masjid Mujahidin dan terima kasih kerana memilih Masjid Mujahidin untuk hadir ke kuliah duha yang penuh barakah ini yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Izal Mustafa. Seterusnya marilah kita menghadiahkan suratul Fatihah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan sahabat baginda, para aulia dan anbiya, para syuhada dan kepada guru-guru kita sekalian muslimin muslimat, mukminin mukminat dan tidak lupa juga kepada para penghasas serta kesemua jemaah dan relawan yang telah banyak menabur bakti dan jasa kepada Masjid Mujahidin yang dahulu maupun yang sekarang. Kepada kedua ibu bapa kita, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, serta semua para penderma yang menyumbangkan pada masjid ini, dan marilah sama-sama juga kita mendoakan semoga wabak penyakit ini dihilangkan oleh Allah SWT dan diberikan ubat atas rahmat Allah SWT, dan semoga negara Singapura diberikan perlindungan senantiasa makmur, aman dan damai, dan rakyat bersatu padu, bergotong royong dan dapat menjalankan kerja-kerja kebajikan dengan penuh rasa kasih sayang, dan semoga ekonomi Singapura dalam keadaan stabil dan maju. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alana tukabu salihah ya qadil hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah untuk pengetahuan bersama, para relawan Masjid Mujahidin akan menjalankan kutipan tabung bergerak untuk mengisikan dana pentadbiran Masjid Mujahidin. Ribuan terima kasih diucapkan atas sumbangan ikhlas para jemaah sekalian. Semoga diberkati dan dirahmati Allah SWT. Untuk pengetahuan bersama, para jemaah boleh membuat pembayaran zakat harta di kaunter kami pada waktu pejabat ataupun di MUIS ataupun melalui online. Terima kasih. Kepada para jemaah yang dirahmati Allah SWT, kami memohon kerjasama untuk menjaga keselamatan para jemaah dalam masjid ketika beribadah dengan memakai pelitup muka dengan betul. Kedua, menggunakan sejadah peribadi pada yang mengerjakan solat. Tidak bersentuhan di antara jemaah. Salam mufti digalakkan, serta digalakkan untuk mengambil wuduk pada rumah. InsyaAllah selepas kuliah duha nanti, kami memohon kerjasama para jemaah untuk beredar melalui pintu mengikuti zon 1, 2 dan 3 masing-masing. Dan jemaah yang saf akhir yang keluar dahulu dan diikuti dengan saf seterusnya sehingga saf yang awal yang akan keluar akhir dari masjid, dan harap jemaah untuk menjaga jarak selamat 1 meter dari yang lain. Terima kasih dan semoga Allah SWT memberkati jemaah sekeluarga dan membalas segala jasa baiknya. Amin ya rabbal alamin. Para sukarelawan masjid akan memastikan para jemaah keluar Dewan Solat dengan aman, tenang dan selamat mengikuti jarak selamat 1 meter. Kerjasama para jemaah akan menyediakan IC ataupun Trace Together Token untuk di-scan selamat sebelum keluar masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kami sedang mengumpul dana untuk pembaikan semula bumbung Masjid Mujahidin yang sedang mengalami kebocoran. Kami merayu kepada para jemaah yang dermawan sekalian untuk sama-sama bergabung dalam usaha ini. Sokonglah kami dan doakan kami. Semoga Allah SWT membalas sumbangan anda dengan sebaik-baik ganjaran. Allahumma amin.
Dan bagi para jemaah yang bawa kenderaan, kami ingin merayu agar tidak meletakkan kenderaan anda sembarangan. Diharapkan agar para jemaah dapatlah meletakkan kenderaan anda di kapal HDB. Para jemaah juga tidak dibenarkan meletakkan kenderaan anda di sepanjang Stirling Road yang boleh menjejas lalu lintas, terutama sekali di sepanjang Seleko. Dan kami memohon kerjasama jemaah agar tidak merokok di pekarangan masjid. Terima kasih atas kerjasama anda semua. Mohon kerjasama para jemaah agar keluar dengan tenang, aman dan selamat. Keluarkan IC anda, Trace Together token anda untuk scan selamat dan jarak 1 meter antara satu sama lain. Semoga Allah merahmati perjalanan anda semua. Amin ya Rabbal Alamin. Maaf seorang muslimi rahimakumullah, di sini ada pengumuman. Masjid Mujahidin dengan kerjasama daripada pejabat yang menguruskan pendaftaran untuk suntikan vaksin COVID-19 bagi mereka yang berusia 60 tahun ke atas yang dianjurkan oleh CC Queenstown di kafe Zon 2, dan sila daftar secara percuma di kaunter kafe Zon 2 yang disediakan nanti. Harap maklum. Saya ulang lagi, Masjid Mujahidin dengan kerjasama daripada pejabat yang menguruskan pendaftaran untuk suntikan vaksin COVID-19 bagi mereka yang berusia 60 tahun ke atas yang dianjurkan oleh CC Queenstown dipersilakan secara percuma di kaunter kafe Zon 2. Harap maklum. Untuk pengetahuan bagi pihak RLAF dan IMDA akan mengadakan program Digital Transformation for Senior ataupun DTS pada 28 Mac selepas kuliah duha. Tujuan program ini untuk membantu warga emas menggunakan aplikasi-aplikasi di handphone seperti Trace Together, SG Live dan booking solat fardu dan solat Jumaat. Dialu-alukan jemaah untuk ikuti program ini pada 28 hari bulan. Jangan lupa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Anda rindu pada Ramadan? Anda rindu pada Ramadan? Anda rindu kepada Ramadan? Kami juga merindui kehadiran Ramadan dan para jemaah yang senantiasa memberi sokongan dan doa buat kami. Masjid Mujahidin ingin mengundang para jemaah sekalian yang ingin menaja dan menyalurkan infak derma untuk projek Ramadan tahun ini. Kami amat mengalukan tajahan ini untuk menampung kos operasi keseluruhan pada bulan Ramadan yang bakal menjelang nanti. Barikillahumma lana fir raja wa sya'ban wa balighna Ramadan. Barikillahumma lana fir raja wa sya'ban wa balighna Ramadan. Barikillahumma lana fir raja wa sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله 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 يا 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 الله تبنا يا الله تبنا يا الله تبنا يا الله تبنا يا الله ورجعنا 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 يا الله ورجعنا 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 يا الله وندمنا 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 يا الله وندمنا 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 يا الله 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 يا الله 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 الله
الله يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله
لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله 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 يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Alhamdulillah para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ke atas kita, di atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat umur yang panjang, kesihatan di jasad, keamanan di negeri, semuanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kurniakan kepada kita keberkatan insya-Allah, keberkatan usia, keberkatan rezeki dan keberkatan dalam segala perkara yang kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, ada dua pengumuman sebelum kita mulakan pada pagi yang berbahagia ini. Yang pertama, sebenarnya kesilapan saya juga, kalang kabut tadi keluar rumah, tersalah bawa laptop. Laptop ni umurnya dah 10 tahun, sama umur macam umur anak saya. Jadi kerana laptopnya lama, kadang-kadang dia on, kadang-kadang tak on dan kadang-kadang boleh nampak dekat, boleh di projector boleh detect dan kadang-kadang tidak. Jadi saya tersilap bawa laptop hari ini. Jadi oleh itu pihak masjid tadi dah cuba juga untuk try nak project tapi tak dapat ditunjuk. Tak apalah, kita anggap kelas pagi ini sebagai ceramah syarahan, tidak ada slides untuk para jemaah ikuti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semalam malam pihak daripada Muslim Media dia ada WhatsApp saya, dia kasih tahu buku tu, salinan buku ni dah sampai. Semalam pukul 1 pagi dia WhatsApp dah sampai, tapi saya tak rasa ada banyak lah, mungkin ada sekitar 10 agaknya, wallahu alam. Saya lagi tanya kepada beliau berapa banyak salinan buku Kelahiran Teragung oleh Ustaz Muhadir Jol. Jadi para jemaah yang ada kelapangan masa, yang ingin pergi ke yang akan menghala ke arah Kembangan, ke Wisma Indah, ke boleh beli salinan buku itulah. Kalau dikasih tahu saya semalam, memang saya dah belikan, tapi baru semalam malam dia tak sempat untuk saya pergi ke kedai dan beli. Jadi buku tu dah ada insya-Allah. Itu insya-Allah tu dua perkara utama yang ingin saya kongsikan dan sampaikan kepada para jemaah. Alhamdulillah. Pada minggu lalu kita telah membahaskan tentang beberapa perkara yang penting. Kita masih lagi berbicara tentang kehidupan Nabi SAW sebelum baginda diutus menjadi utusan Allah SWT lagi. Jadi ini kita masih lagi cerita tentang persiapan Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi SAW untuk menjadi utusan Allah, untuk menjadi seorang nabi. Jadi maknanya ini semua perancangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sediakan tempatnya, kan? Kita tahu situasi keadaan dekat kota Mekah dengan penyembahan berhala, dengan kezaliman yang berlaku dekat sebahagian tempat. Allah Subhanahu wa taala sediakan generasinya. Jadi generasi semua muda-muda, semuanya dah menyaksikan peristiwa Raja Abraha yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana ingin menghancurkan Kaabah. Jadi mereka semua dibina mendengar cerita ni, peristiwa ni. Jangan main-main ni, Kaabah ni, Quraisy ni, Allah Subhanahu wa taala lindungi. Jadi Allah sediakan generasinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sediakan juga situasi dengan kondisinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pilih Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada keluarga yang masya-Allah dihormati para jemaah rahimakumullah, tidak terlalu kaya dan bahkan tidak terlalu miskin, tapi keluarganya pertengahan. Walaupun pertengahan, tapi Sayyidina Rasul punya keluarga ni ada kepimpinan, ada penghormatan di sisi kota Mekah. Jadi semuanya persediaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam peluang para jemaah dan juga latihan. Nabi ini mengembala kambing dari kecil. Jadi Nabi dah terlatih mengembala kambing ni macam sebagaimana yang kita tahu ulama sirah tatkala membahaskan tentang hadis Nabi, Nabi bersabda apa?
tidak ada seorang nabi pun melainkan, tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus, melainkan dia ni dulunya mengembala kambing. Kerana nak mengembala kambing ni memerlukan kepada tahap kesabaran yang luar biasa. Kena ada skill, kena pandai untuk mengumpulkan binatang-binatang ternak dan sebagainya. Sifat penyantun dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi pengalaman dan juga latihan para jemaah. Latihan apa? Latihan dalam perniagaan. Nabi ini berurusan dengan orang. Kita nak kenal orang melalui perniagaan, melalui jual beli. Kan Saidina Umar kata ada dua benda. Sama ada kita jual beli ataupun yang kedua kita musafir dengan dia. Kita pergi musafir dengan dia, pergi jalan-jalan dengan dia. Baru kita nampak dia punya perangai ataupun PL sebenarnya. Jadi Nabi SAW ini berjual beli. Dan sebagaimana pembantu Sayyidatina Khadijah, pembantu Khadijah namanya Maisarah, dia kata subhanallah. Muhammad SAW ini luar biasa akhlaknya. Tatkala Nabi jual beli, tak pernah Nabi ini menipu. Macam mana harganya macam gitulah. Kemudian apabila orang memaksa Nabi untuk bersumpah, kadang-kadang kan orang jual beli, tawar menawar, cakap demi Lat dan demi Uzza, sumpahlah kamu ini harganya. Maka Nabi Muhammad Maisarah kata Muhammad ini tidak pernah ingin bersumpah dengan dua nama berhala tersebut. Ma'abadtuhuma, aku tidak pernah menyembah mereka dua sehingga aku ingin menyumpah dengan nama kedua mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beri persiapan lepas persiapan bagi Nabi SAW. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ni umur Nabi sekitar 24-25 tahun. Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan Sayyidina Rasul ini bernikah dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidatina Khadijah yang mana sebelum ini telah bernikah para jemaah. Dia dah dua kali bernikah. Suami yang pertama meninggal dunia, suami yang kedua pernikahan tidak beberapa baik, maka bercerai. Jadi beliau ini ada pengalaman. Nah, ada khilaf di sisi ulama. Adakah Nabi ini bernikah dengan Sayyidatina Khadijah tatkala umur beliau 40 tahun ataupun umur beliau 25-26 tahun? Ada khilaf, ada perbahasan di sisi para alim ulama. Jadi ini kita kena lihatlah, kita kena tahu perbahasan ini wujud dan khilaf ini ada. Khilaf ini ada. Jadi tak perlulah kita ni sampai nak bertegang urat mati-matian. Kamu cakap 25, ini 40. Tidak para jemaah. Perkara ini ada khilaf. Sebagaimana umur Sayyidatina Aisyah tatkala bernikah dengan Nabi. Adakah umurnya betul 12 tahun ataupun umurnya lebih? Ada khilaf di sisi ulama. Ada yang buat perbandingan umur Sayyidatina Aisyah dengan umur kakaknya. Kemudian mereka buat kesimpulan ini Sayyidatina Aisyah ketika bernikah dengan Nabi kemungkinan umurnya 18 tahun. Jadi perkara ini ada khilaf di sisi ulama, perbahasan di sisi ulama. Pentingnya para jemaah, Nabi bernikah dengan Sayyidatina Khadijah dan umur Nabi ini muda dan Sayyidatina Khadijah yang telah ada pengalaman, dah pernah bernikah, kemudian beliau ini kaya kan, kita tahu. Beliau ini peniaga, Sayyidatina Khadijah, peniaga. Jadi beliau ini ada pengalaman. Dan Alhamdulillah pernikahan itu para jemaah berlangsung selama 40 lebih tahun sampai umur Sayyidatina Khadijah, sampai Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan zuriat bagi Nabi SAW melalui Sayyidatina Khadijah. Berapa banyak anak yang Nabi ada dengan Sayyidatina Khadijah? Ada 6. 4 wanita, 4 perempuan dan 2 lelaki. Fatimah, Ummu Kalthum, Ruqayyah dan Zainab. Ini semua adalah 4 anak gadis Nabi SAW daripada Sayyidatina Khadijah. Fatimah, Ummu Kalthum, Ruqayyah dengan juga Zainab. Daripada Fatimah lah keturunan Nabi SAW. Fatimah bernikah dengan Sayyidina Ali, kemudian ada Al-Hasan dengan Al-Husain, kemudian daripada mereka berdua lahirlah zuriat Nabi, keturunan Nabi SAW. Jadi Nabi ada 4 anak perempuan dan 2 lelaki. Namanya yang pertama Al-Qasim, sebab itu gelaran Nabi Abul Qasim. Gelaran Nabi itu apa? Abul Qasim, kerana anak lelaki dia yang pertama Al-Qasim. Kemudian yang kedua Abdullah. Dan kedua-dua di antara anak lelaki Nabi ini meninggal dunia para jemaah. Umur mereka 2 meninggal dunia, satunya umur 3 tahun dan lagi satu umurnya 4 tahun. Subhanallah, berat kan para jemaah? Seseorang yang kehilangan anak sewaktu budak itu lahir, kemudian keguguran, itu lain daripada seseorang yang kehilangan anak bila budak tu dah umur 3-4 tahun, dan kita dah jaga dia penat-penat, kemudian tengah waktu paling cute tu lah kan, paling comel macam itu, Allah Subhanahu Wa Taala uji sedemikian rupa.
ini ujian Allah terhadap Nabi begitu berat kan para jemaah, ujian lepas ujian. Kalau kita lihatkan sekitar 30-35 tahun, berapa banyak kematian yang Nabi alami kan. Daripada bermula daripada ayah, kemudian mak, kemudian atuk, kemudian pakcik, kemudian sekarang ni atuk, kemudian sekarang ini dengan kematian anak-anak baginda. Jadi Nabi SAW sering diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dunia ini adalah seketika. Dan akhirat itu adalah kekal selama-lamanya. Jadi nanti tatkala Allah amanahkan, Allah berikan kepada Nabi tanggungjawab yang besar. Iaitu tanggungjawab apa para jemaah? Tanggungjawab menjadi seorang utusan Allah. Kita boleh faham bagaimana Nabi SAW ini rela dan reza untuk memikul segala tanggungjawab tersebut tanpa ada sebarang keraguan pun. Sebab tu sewaktu Quraisy mati-matian memaksa Nabi, memaksa pakciknya, Abu Talib, wahai Abu Talib, kau berbicara dengan anak saudara kamu ni Muhammad, supaya dia ni stop. Apa dia nak kita berikan? Dia nak wanita, kita berikan wanita. Dia nak pangkat, kita jadikan dia ketua. Dia nak harta, kita kumpul semua harta, kita berikan kepada beliau. Satu saja kita nak, dia stop. Jangan dia dakwa bahawa dia ni seorang utusan Allah. Nabi kata apa para jemaah? Wahai pakcikku, sekiranya mereka letak matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku, untuk aku tinggalkan urusan ini sampai bila-bila aku tak akan tinggalkan urusan ini. Sehingga urusan ini berjaya ataupun aku mati, meninggal dunia disebabkannya. Jadi kita boleh bayangkan pemikiran Nabi. Bagaimana Nabi SAW berhadapan dengan dunia para jemaah. Seseorang yang dah sering melalui dengan kematian, melalui dengan kehilangan keluarga, dan Nabi SAW ini faham benar-benar hakikat dunia itu apa para jemaah. Nabi kata, mali wa malid dunia. Apalah aku dengan dunia ni? Nabi kata, perumpamaan aku dengan dunia ini adalah seperti seorang lelaki yang mana dia jalan dekat di waktu tengah hari yang panas terik, lalu dia jumpa sebuah pohon dan pohon itu ada bayangan, maka dia berteduh di bawah bayangan tersebut seketika. Lalu setelah itu dia teruskan perjalanan, dia tinggalkan pohon tu, dia tinggalkan pokok tu. Nabi kata itulah perumpamaan dunia dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini seketika para jemaah rahimakumullah, harta, pangkat, anak, keturunan, apa saja kita sebut, semuanya seketika. Seorang mukmin dia berusaha sedaya upaya dekat dunia ni para jemaah, dia tambahkan amalan. Kalau dia berniaga, dia make sure perniagaan ini berjaya para jemaah. Dia kalau bertugas, dia bertugas dengan sebenar-benarnya. Dia kalau mendidik anak, dia make sure anak dia dapat sampai ke Menara Gading. Kenapa para jemaah? Semuanya niatnya, nawaitunya untuk akhirat, supaya sahamnya di akhirat. Itu saja urusan dunia. Sebab itu kan dalam Islam kita ini didorong untuk berusaha sedaya upaya, tapi dengan niat yang betul, dengan niat yang benar. Bukan maksudnya seorang mukmin yang fikir akhirat dia tinggalkan dunia. Subhanallah, itu bukan maksudnya. Para sahabat pun ada yang peniaga. Sayyidina Abu Bakar peniaga kain, Umar peniaga, Uthman peniaga, Abdurrahman peniaga. Banyak lagi para sahabat. Syuhaib Ar-Rumi, tukang besi, semuanya ada peniaga, ada perniagaan tertentu para jemaah, ada bisnes tertentu. Tapi bisnes mereka tidak pernah mengganggu mereka untuk mencapai akhirat. Bahkan digunakan dia punya perniagaan untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kita kena faham niat yang benar. Nabi SAW bernikah dengan Sayyidatina Khadijah ketika umur Nabi 25 tahun, dan pernikahan itu para jemaah rahimakumullah berlangsung sehinggalah umur Nabi 50 tahun. Sehinggalah umur Nabi SAW 50 tahun. Jadi maknanya selepas Sayyidatina Khadijah meninggal dunia sekalipun, jadi Nabi ini tetap kekal dengan Sayyidatina Khadijah. Kita sering kadang-kadang orang ini dia fikir ataupun dia berbicara, kita seringlah dah terbaca tentang kisah-kisah cinta lah, Romeo Juliet lah, Majnun Laila lah, kalau yang Melayu mungkin Hang Tua dengan Tun Tijah lah, wallahu alam kan. Kita anggap, mungkinlah sebagian orang anggap ini kisah cinta yang agung, tapi itu kisah cinta yang agung para jemaah. Kesemua mereka tu tak bernikah kan, dia tak nikah kan, dia hanya sekadar cinta-cinta monyet saja, kemudian ada masalah mak bapak tak restu, jadi tak nikah. Kalau nikah kita tak tahu bercinta ataupun lepas 2, 3, 4 tahun bercerai, wallahu alam kan. Jadi kisah cinta yang paling agung sebenarnya cinta bagaimana yang Nabi SAW laksanakan. Jadi cinta Nabi kepada Sayyidatina Khadijah, bernikah, kemudian kekal, kemudian setelah 20 tahun isterinya meninggal dunia, tetap juga Nabi mengenang Sayyidatina Khadijah. Sewaktu pembukaan kota Mekah,
Sewaktu Nabi dah berjaya ni, Nabi dah masuk kota Mekah, dah conquer kota Mekah. Tengah kecoh kan para jemaah, semua orang datang nak berjumpa dengan Nabi, ini mengucap 2 kalimah syahadah, ini minta maaf, itu banyak orang nak jumpa dengan Nabi. Tapi ada satu nenek tua datang dekat majlis tersebut dan Nabi suruh semua orang ke tepi. Nabi suruh semua orang ke tepi, lalu Nabi kata, berikan kepada aku peluang sedikit, masa sedikit, ruang sedikit untuk berbicara dengan beliau. Maka semua orang pergi dan Nabi duduk dengan makcik itu dekat tepi, kemudian Nabi berbicara sampai ketawa-ketawa. Maka Sayyidatina Aisyah berkata, subhanallah, siapa wanita ini, aku tak pernah nampak. Dan Nabi suruh semua orang ke tepi. Nabi berikan kepada beliau ruang untuk berbual. Kenapa? Maka setelah wanita itu pergi, maka Aisyah berkata, ya Rasul, siapakah beliau? Maka Nabi kata, ini adalah kawannya Khadijah. Kawannya Khadijah. Dan kami tadi duduk berbual tentang kenangan hari-hari dulu bersama Khadijah. Subhanallah, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Sayyidatina Aisyah begitu cemburu dengan Khadijah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Sayyidatina Aisyah berkata, Nabi sering sebut nama Khadijah sampai Aisyah ini menjawab. Aisyah ini berkata, ya Rasulullah, Allah akan dah berikan kepada kamu ganti yang lebih baik, yang lebih muda, yang lebih cantik. Maksud dia diri dia lah. Maka Nabi kata, demi Allah tidak. Allah belum lagi berikan kepada aku ganti yang lebih baik daripada Khadijah. Khadijah telah beriman kepada aku tatkala manusia semua tidak beriman. Khadijah membenarkan aku tatkala orang ramai mendustai aku. Yang kedua. Yang ketiga, Khadijah memberikan kepada aku hartanya ketika manusia semua menahankan hartanya daripada aku. Kemudian yang keempat, Allah kurniakan kepada aku daripada Khadijah anak-anak, keturunan dan zuriat, sedangkan yang lain Allah Subhanahu wa taala tidak kurniakan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab tu Nabi SAW punya cinta dan kasih sayang kepada Sayyidatina Khadijah, cinta yang luar biasa para jemaah rahimakumullah. Pernikahan itu berlangsung selama 25 tahun. Dan bagaimana para jemaah rahimakumullah, selama 25 tahun ini, subhanallah, sebenarnya Nabi SAW yang merupakan individu yang tidak ada pengalaman kalau berbandingkan dengan Khadijah. Khadijah memberikan kepada Nabi segalanya. Jadi walaupun memberikan segalanya kepada Nabi, jangan kita ingat Nabi tinggal dekat rumah Khadijah. Itu betul. Setelah Nabi bernikah, Nabi berpindah daripada rumah pakciknya Abu Talib berpindah dekat rumah Khadijah. Tapi tetap setelah Nabi dah berpindah pun Nabi berniaga. Nabi berniaga dan Nabi SAW yang memberi nafkah kepada istrinya, kan? Subhanallah. Kemudian para jemaah, ini semua merupakan di antara persediaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi SAW. Seorang utusan Allah, semuanya dah siap insya-Allah, semuanya dah cukup. Kemudian alam pernikahan pun, rumah tangga pun dia dah berjaya, alhamdulillah, dah ada isteri, dah ada anak. Kemudian apa lagi yang terbaki para jemaah? Apa lagi yang terbaki? Sekarang ini Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala utuskan sebagai rahmat untuk orang mukmin ataupun sebagai rahmat untuk keseluruhan alam, untuk semua, yang mukmin yang bukan mukmin. Nabi ini Allah utuskan untuk semua alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus kamu ya Muhammad melainkan sebagai rahmat buat seluruh alam. Jadi oleh itu para jemaah, kita akan saksikan kisah. Ini kisah yang berlaku sebelum Islam. Nabi melaksanakan satu kebaikan, satu perkara yang baik, bukan kerana orang dekat depan itu Nabi ingin dia meluk agama Islam, tidak. Bukan kerana dia ni orang Islam, bukan. Dan Nabi pun belum lagi menjadi utusan, belum lagi diutus Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kisah apa para jemaah? Kisah keinsanan. Hubungan keinsanan, kepentingan hubungan keinsanan. Itu yang kadang-kala sebahagian individu keliru ataupun tak faham. Dia ingat kita buat baik dengan yang orang Islam saja. Adapun yang bukan Islam, ini tak apalah, belakang cerita. Subhanallah, perkara luar biasa. Kalau kita lihat Sayyidina Rasul tidak ada. Kalau yang dekat depan tu namanya insan, Nabi SAW tetap akan berusaha untuk melaksanakan kebaikan, menunaikan hak dia. Apa kisah dia para jemaah? Kisah dia seorang sahabat namanya Zaid ibn Harisah. Ini kita kena ingat nama ni. Seorang sahabat ni popular sangat dan beliau nanti akan mati syahid. Beliau ni anak angkat Nabi. Zaid ibn Harisah. Zaid ibn Harisah daripada kampung, dia daripada luar kota Mekah. Kampung dia jauh daripada kota Mekah. Dan macam saya katakan, kalau kita ingat, keadaan dekat kota Mekah, security-nya agak stable, kan? Tak ada orang berani nak sentuh kota Mekah, kan? Kenapa?
Kerana mereka teringat ini Abraha baru buat apa jadi ni. 10-20 years ago apa jadi Abraha? Tak ada orang sentuh kota Mekah. Tapi dekat luar kota Mekah itu belakang cerita, lain cerita para jemaah. Kecoh, security pun tak aman. Orang kalau keluar nak pergi musafir, make sure kena dalam rombongan. Rombongan pun mesti kena ada security guard. Tak ada keamanan dekat situ. Itu yang berlaku terhadap Zaid ibn Harisah. Dia keluar daripada kampungnya dengan maknya, namanya Sa'dah bin Tha'labah. Dia keluar dengan maknya Sa'dah. Keluar nak pergi somewhere, nak pergi kampung berdekatan. Lalu dekat tengah perjalanan, ada pencuri yang memotong jalan. Ada qatta'ut tariq, pencuri yang memotong jalan. Lalu mereka merampas harta yang dimiliki oleh ibunya, kemudian diambil, dia nampak ada budak kecil Zaid, maka diambil Zaid. Zaid ini telah dicolek. Subhanallah, menangis si ibu. Zaid ini dicolek, lalu Zaid ini telah dijual menjadi hamba saya, menjadi hamba. Dijual dekat mana para jemaah? Dijualnya Zaid dekat pasar kota Mekah. Nama pasarnya Suq Uqqas, dekat pasar kota Mekah. Kesian budak tu, mesti dia nangis. Budak kecil 8, 9, 10 tahun kan. Tak pernah berpisah dengan ibu, dengan ayah. Tahu-tahu sekarang ini dijual menjadi hamba. Subhanallah. Maka para jemaah, Zaid walaupun menangis, tapi subhanallah, dia tak tahu itu mungkin hari yang paling indah sebenarnya untuk dia. Kan kita belajar apa para jemaah 2 minggu yang lalu, rubbama mana'aka li'u'tik, kemungkinan Allah ini menghalang kerana dia nak memberi. Allah menghalang Zaid daripada satu perkara kerana dia nak beri perkara yang lebih besar. Allah halang kita daripada satu rezeki kerana dia nak beri rezeki yang lebih besar. Allah halang sebahagian individu, pasangan suami isteri daripada anak, dapat anak aja meninggal, gugur, suami isteri stres dan sebagainya. Kerana Allah nak beri ganjaran yang lebih besar. Budak tu meninggal dunia dulu, dia doakan kedua orang tuanya dekat syurga Allah Subhanahu wa taala. Rubbama mana'aka li'u'tik. Kemungkinan Allah halang kerana Allah nak beri. Jadi kita kena ingat. Jadi Zaid walaupun dia sedih, tapi beliau ini berdiri dekat pasar Suq Uqqas. Dekat pasar tersebut dijual menjadi hamba. Dan yang membeli Zaid adalah Hakim ibn Khuwailid. Adalah Hizam ibn Hakim ibn Khuwailid. Iaitu anak saudara kepada Khadijah. Khadijah binti Khuwailid. Jadi maknanya Khadijah dengan Hakim ni adalah makcik lah. Khadijah adalah makcik kepada Hakim. Maka Hakim yang membeli Zaid, para jemaah rahimakumullah. Hakim membeli Zaid. Lalu setelah itu dihadiahkan Zaid kepada Khadijah. Dihadiahkan Zaid kepada makciknya. Wahai makcikku, ini ambil ini. Ini ada seorang budak ni, aku nampak dia Masya Allah umur muda lagi. Nampak hamba dia macam kuat lagi. Aku beli, ni aku hadiahkan untuk kamu. Kamu jadikan dia lah pembantu rumah. Pembantu rumah. Dan Khadijah pula bila dah dapat Zaid, dia hadiahkan Zaid untuk Nabi SAW. Wahai suamiku, ini ada satu pembantu rumah, ada hamba saya, kamu ambil, kamu jadikan dia sebagai pembantu peribadi kamu. Umur Nabi ketika itu sekitar 30-32 tahun. Kita kena ingat dia punya time ataupun time masa dia, jangka masa. Jadi umur 30-32 tahun. Dan Zaid bertempat ataupun tinggal dengan Nabi SAW, dia membantu Nabi SAW, apa hajat keperluan Nabi dia akan tunaikan. Ayah kepada Zaid namanya Harisah. Harisah ni dekat kampung, dia dah mula risau. Dia dengar cerita daripada isterinya, dia cari anak dia kat kanan, kiri, timur dan barat. Dan zaman dulu para jemaah, mereka punya cara communication, dia punya media itu apa? Media dia adalah syair. Dia akan buat syair. Dia akan buat syair, kemudian syair itu dia sebar-sebarkan. Jadi siapa yang dengar syair ni, dia akan cuba sampaikan semula kepada ayah, kepada Zaid, kepada Harisah. Kalau dia dah pernah kedengaran tentang anaknya. Jadi ayahnya buat, kalau kita baca syair Zaid, syair Harisah, kita akan, Masya Allah, kita pun akan sedih jugalah kan. Dia cakap, wahai anakku, aku tak tahu dekat mana engkau, hidup ke tidak hidup. Tapi setiap hari, pagi, matahari terbit, ayah tahu itu peluang untuk ayah cari kamu. Sikit lebih kurang itu maksud syairnya. Disebarkan syair tu dekat seluruh kampung-kampung. Ahli keluarganya pun mencari. Sampai para jemaah, dia terima khabar. Wahai Harisah, aku baru balik haji ni. Dan aku nampak anak kamu Zaid ada di sisi seorang namanya Muhammad ibn Abdul Muttalib. Dan keluarganya adalah keluarga Quraisy, adalah Sayyid Quraisy, adalah ketua Quraisy kat situ. Apa kata kamu pergi dekat Mekah dan kamu cuba untuk dapatkan balik semula anak kamu. Maka Harisah dia gembira.
Dia berbicara dengan keluarganya dan Harisah ni duitnya pun tak banyak. Jadi apa dibuat para jemaah yang si ayah ni? Dia pinjam orang ramai, mari kita kumpulkan duit. Duit ni kita kumpul, kita berikan kepada Muhammad sebagai tebusan untuk anak aku Zaid. Dia pinjam, banyak orang dia pinjam, terkumpul duit yang banyak, bahkan berlipat kali ganda daripada standard, daripada nilai seorang tebusan ketika itu. Dia memang sengaja bawa lebih. Dia bawa, si ayah dah happy, dah gembira, dia bawa duit tu pergi dekat kota Mekah. Ketika dia sampai dekat kota Mekah, para jemaah rahimakumullah, dia bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, "Ya Muhammad, sesungguhnya kamu ini daripada Bani Abdul Muttalib. Dan Bani Abdul Muttalib ini terkenal memberi makan kepada orang yang lapar. Kamu memberi naungan kepada orang yang tak ada rumah. Kamu ini beri bantuan kepada orang yang perlukan bantuan. Jadi kamu ini orang-orangnya baik." Maka Nabi kata, ya, kemudian apa yang kamu nak sampaikan? Maka Harisah kata, ini ya Muhammad, anak aku Zaid ada di sisi kamu. Anak aku Zaid ada di sisi kamu. Dan sekarang ini aku dah kumpul dekat kampung aku ni, semua ni harta aku dah kumpul. Aku bawa kepada kamu supaya dapat kamu bebaskan anak aku dan kamu ambil harta ni sebagai tebusan bagi anak aku. Maka Nabi mendengar, lalu Nabi berkata, wahai Harisah, kamu ingin ke tak ingin? Aku berikan kepada kamu pilihan yang lebih baik daripada itu. Maka Harisah kata, apakah yang lebih baik daripada harta? Maka Nabi menjawab, kita panggil Zaid ke sini. Kemudian aku berikan Zaid pilihan, kebebasan untuk memilih. Kalau dia memilih kamu, dia akan pergi pulang kepada kamu tanpa harta, tak payah bayar harta. Tapi kalau dia pilih aku, maka kamu izinkan beliau untuk bertempat dekat aku. Masya Allah. Maka ayahnya gembiralah. Harisah gembira. Dia katakan, laqad ansafta ya Muhammad. Kamu telah berlaku insaf. Kamu berlaku adil wahai Muhammad. Maka dipanggilnya Zaid. Wahai Zaid. Nabi panggil Zaid. Sini Zaid. Kamu kenal ini dua orang. Nampak Harisah dengan juga dia punya abang dia. Maka Zaid katakan, aku kenal, ya, aku kenal. Ini adalah ayah aku dan itu adalah pakcik aku. Maka berpeluk-pelukkanlah para jemaah. Dua anak beranak, gembira, menangis, kan dah lama tak bertemu. Maka Nabi kata, wahai Zaid, innil an ukhayyiruka. Aku sekarang ini memberikan kepada kamu pilihan. Apa kamu nak? Kalau kamu nak balik kepada ayah kamu, kamu boleh sekarang. Kamu boleh balikkan, aku izinkan. Ayah kamu tak payah bayar apa-apa pun. Tapi kalau kamu nak bertempat tinggal dekat aku, tinggal nak stay dekat kota Mekah di sisi aku, maka aku benarkan. Maka Zaid kata, demi Allah, aku takkan berpisah dengan engkau, ya Muhammad, ma hayyaitu, selagi mana aku ini hidup. Maka ayahnya, Harisah, bayangkan para jemaah, sekarang ni Zaid dia ada pilihan. Nak balik dekat kampung, balik dekat rumah, bebas, jadi bebas. Bukan hamba saya, bebas. Dengan dia bertempat dekat kota Mekah, jadi hamba, jadi pembantu rumah di sisi seorang insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia pilih Nabi. Dia pilih Nabi. Maka ayahnya, ayah kepada Zaid, dia marah. Harisah. Dia kata, waihaka ya Zaid. Waihaka ni bahasa kasar para jemaah. Sikit lebih kurang macam, apalah kamu ya Zaid? Kenapa kamu buat macam ini wahai Zaid? Atakhtarul ubudiyah. Kamu pilih penghambaan daripada balik ke rumah dengan ayah, dengan pakcik, dengan keluarga kamu. Maka Zaid menjawab, laqad ra'aitu fi hadzal rajul. Aku telah menyaksikan dekat lelaki ini minar rahmah, daripada rahmat, yang mana tidak menyamai dunia dengan seisinya. Subhanallah. Aku tak akan berpisah dengan beliau. Jadi ini kisah apa para jemaah? Ni Nabi belum menjadi utusan lagi kan? Zaid tidak beriman dengan Nabi SAW. Ini kisah tentang keinsanan. Kita buat baik kerana dekat depan kita itu seorang insan dan beliau berhak untuk dilaksanakan dengan yang baik. Seorang mukmin, sama ada mukmin ataupun bukan mukmin, seharusnya seorang insan tidak berlaku zalim. Ini fitrah. Fitrah insan adalah untuk buat baik dengan semua hamba Allah Subhanahu wa taala, bahkan semua makhluk sekalipun. Jadi ini kisah-kisah keinsanan. Bayangkan para jemaah, sebelum Islam lagi, orang dah boleh menyaksikan tentang keinsanan Nabi SAW. Seorang insan yang tidak berlaku zalim. Subhanallah. Nabi menunaikan hak dan tanggungjawab. Ini kisah keinsanan yang mana kadang-kala sebahagian individu, na'udzubillah, kekeliruan kan. Dia katakan saya buat baik dengan hanya orang Islam saja. Makanya dengan bukan Islam mungkin dia tipu, mungkin dia selindung, mungkin dia itu dan mungkin dia ini. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau menipu namanya menipu.
Kamu menipu dengan yang sama agama dengan kamu ataupun tidak. Kalau dah menipu, dah buat kezaliman, berhadapan esok dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka ayahnya pun redha. Ayah pun redha. Maka Nabi SAW mengambil tangan Zaid, Nabi pergi dekat Kaabah, Nabi berkata, wahai ya ma'syaral Quraisy, wahai Quraisy, ini Zaid. Zaid ini pada hari ini adalah ibni. Zaid adalah anak aku. Zaid ibn Muhammad. Nabi tukar nama dia. Zaid ibn Muhammad. Arisuhu wa yarisuni. Aku mewarisi dia. Kalau dia meninggal dunia dulu, aku dapat pewarisan harta dia. Dan kalau aku meninggal dunia dulu, dia akan mendapat harta aku. Jadi ini di zaman dulu, sebelum Islam para jemaah. Kalau seseorang tu mengambil anak angkat, ditukar nama dia. Daripada Zaid ibn Harithah kepada Zaid ibn Muhammad. Tapi apabila Islam dah datang, apabila Nabi dah menjadi utusan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuhum liabaihim." Allah kata panggil mereka dengan nama ayah kandung mereka. You're not supposed to hide, jangan sembunyikan. Kalau namanya Muhammad Zaid ibn Harithah, panggil dia Zaid ibn Harithah. Jangan tukar nama dia kepada Zaid ibn Muhammad. Jadi di sisi Islam betul, Islam ini menggalak seseorang untuk menjaga anak yatim, untuk membantu orang. Tapi jangan kita sembunyikan fakta. Jangan kita sembunyikan fakta bahawa dia ni anak sesiapa. Kerana nasab, keturunan dan nasab di sisi Islam ini satu perkara yang amat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kisah keinsanan para jemaah. Persiapan Allah Subhanahu wa taala juga, dan dah terbukti bahawa bagaimana Nabi SAW ini memiliki ciri keinsanan yang perlu untuk kita faham. Seterusnya para jemaah, persiapan yang seterusnya sebelum kenabian, apa dia? Sekarang ini para jemaah, Nabi SAW nanti beliau perlu untuk memimpinkan seluruh kota Mekah. Menjadi pemimpin. Bukan saja kota Mekah, bukan saja Madinah, bahkan seluruh alam. Jadi, adakah beliau ini ada kemampuan, ada kemahiran, kepimpinan? Nah, bahkan sekarang ini seluruh Quraisy perlu menyaksikan bahawa Nabi SAW ada kemampuan tersebut. Kemampuan untuk memimpin, untuk mengumpulkan orang, untuk menghalakan orang, untuk jadi leader. Dan mereka semua menyaksikan perkara ini. Perlu untuk perkara tersebut ataupun peristiwa ini berlaku. Bila berlaku para jemaah? Tatkala umur Nabi 35 tahun. Tatkala, ni peristiwa yang berikutnya, tatkala umur Nabi 35 tahun, dekat kota Mekah ada banjir sedikit. Dan kita tahu dekat Kaabah ni, siapa yang dah pernah pergi umrah, kalau sana hujan, biasanya air, pasal Kaabah ni berada dekat lembah yang paling rendah, tempat yang paling rendah dekat kota Mekah. Air semua akan menghala dekat sana dan kadang-kala akan ada banjir dekat tepi Kaabah. Dan itu berlaku juga zaman dulu. Zaman dulu. Jadi apabila berlaku banjir sedemikian rupa, sebahagian daripada batu bata ataupun dinding Kaabah ini runtuh ketika itu. Runtuh. Nah, kalau dah runtuh, cara nak benakan macam mana? Cara nak benakan, kita kena bersihkan semula. Kita kena ketepikan semua batu bata, kita bina semula secara betul, kerana dah mana boleh hanya sekadar satu dinding saja kan para jemaah. Dia punya basis foundation pun kena diperbaiki. Jadi tapi Quraisy katakan, kita sekarang ni nak mengalihkan Kaabah, kamu lupa ke baru 25 tahun, 30 tahun yang dulu apa berlaku terhadap Abraha? Abraha menghancurkan Kaabah, Allah Subhanahu wa taala utus burung ababil. Macam mana sekarang ini kita nak mengalihkan batu-batu Kaabah? Tapi mereka duduk mesyuarat, orang Quraisy duduk mesyuarat. Mereka katakan tak mengapalah, Abraha tu niatnya tak baik. Adapun kita niat ni untuk perbaiki Kaabah. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala terima. Tapi tetap juga Quraisy ni tidak ada keyakinan para jemaah. Sampailah seorang musyrik namanya Al-Walid ibn Mughirah. Siapa itu Al-Walid? Kita kalau ingat nama seorang sahabat namanya Khalid ibn Al-Walid. Ini bapa dia, bapa Khalid. Bapa Khalid pun pandai, bijak orangnya. Jadi Al-Khalid ibn Mughirah katakan, kalau kamu semua takut, biar aku saja yang start. Biar aku saja yang start. Maka dia ambil cangkul para jemaah. Dia ambil cangkul kerana nak alihkan batu kan. Sebelum dia ambil cangkul, dia angkat cangkul ke atas. Dia katakan, Ya Allah, Engkau maha mengetahui bahawa niat kami ini adalah baik. Kami bukan niat buruk, Ya Allah. Lalu setelah itu baru dia hancurkan, satu batu dia alihkan. Satu batu dia alihkan, semua orang yang ada dekat kota Mekah, semua orang yang ada dekat tepi Kaabah, semuanya cabut balik rumah, takut. Dia pun sama juga, dia balik rumah takut. Baru alih satu batu, dia cakap kita tunggu dulu, 24 hours, besok pagi kita tengok datang apa jadi. Sama ada semua dah kena dengan burung ababil ke belum.
Besok pagi mereka bangun tengok okey semua biasa saja. Maknanya apa? Insya-Allah amalan ini Allah Subhanahu Wa Taala redha dan Allah berkati. Maka mereka mulalah para jemaah mengalihkan batu bata dekat Kaabah. Kemudian tujuannya nak gantikan dengan batu yang baru, batu yang lebih baik, kemudian bangunan yang lebih baik. Tapi mereka letak satu syarat. Mereka katakan, wahai Quraisy, kita kalau nak bina balik Kaabah, tidak boleh ada walaupun sedikit harta yang daripada sumber yang haram. Jadi mereka walaupun bukan Islam ketika itu kan, dia tahu konsep benda yang halal dengan benda yang haram. Ini harta daripada penzinahan, daripada prostitution mungkin, daripada mencuri, makan harta orang lain. Ini semua tak boleh masuk dalam Kaabah. Kena harta yang kamu sendiri, harta yang halal sendiri. Itu saja yang boleh kita gunakan untuk membina Kaabah. Masalahnya, bila mereka dah letakkan syarat macam itu para jemaah, duit tak cukup, dana tak cukup. Mereka cuba nak collect dana, fund tak cukup. Tak cukup untuk bina, untuk sempurnakan pembinaan Kaabah. Jadi kalau kita lihat, kita search kat Google, ada Kaabah ini, kalau ikut zaman dulu, di sisi Nabi Ibrahim AS, pembinaannya lain sedikit. Dia bukan macam sekarang. Sekarang ni kan square, 4 persegi. Tapi zaman dulu, zaman Nabi Ibrahim AS, dia 4 persegi, tapi dekat hujung situ, yang mana sekarang ini adalah makam Ismail, yang mana ni ada Hijr Ismail, itu tempat tu sebenarnya, kan kita nampak bulat macam ini kan, bulat. Sebenarnya bulat tu adalah dinding sampai ke atas. Jadi Kaabah ni walaupun dia square, kat belakang ni square, tapi kat depan dia menjadi bulatan macam itu. Bulatan macam itu. Kemudian kita kalau lihat dekat Kaabah, kalau Kaabah, kan kita nampak Kaabah punya dinding ni, straight dinding. Dekat bawah ada apa para jemaah? Bawah dia ada batu kan, batu sedikit terkeluar. Ada batu sedikit terkeluar tu. Itu sebenarnya batu yang terkeluar itu adalah asal binaan Kaabah. Jadi maknanya asalnya batu yang terkeluar tu adalah dinding ke atas. Tapi kerana fund, duit tak cukup, dia terpaksa kecilkan sedikit bangunan tu. Jadi sebab tu siapa yang tawaf, kalau diri dekat atas batu tu, tawaf dia batal. Deadline ataupun that shout ataupun itu pusingan tu terbatal. Dia kena buat balik semula. Jadi kita perhatikan batu kat bawah tu, batu tu merupakan sebahagian daripada asal Kaabah. Kemudian itu yang pertama, kemudian yang kedua dekat Hijr Ismail yang bulat tu pada asalnya dinding sampai ke atas. Kerana duit tak cukup, fund tak cukup, mereka hanya buat secara rendah sahaja. Jadi duit tak cukup. Apabila semua Kaabah dah tersedia dibina, dan semua kaum ni Masya Allah mereka gotong royong para jemaah. Kaum Quraisy ambil bahagian ini, kaum Adi ambil bahagian ini, kita bina bangunan ini. Jadi mereka semua bagi-bagikan tugas kerana ia merupakan satu kemuliaan kan. Satu kemuliaan. Bila dah sampai, dah habis semua, ada satu saja batu yang terbaki. Apa dia? Hajar Aswad. Hajar Aswad ini batu yang paling mulia. Batu yang paling mulia. Nak letak Hajar Aswad dekat Kaabah itu merupakan satu kemuliaan. Siapa sekarang yang nak letakkan ini? Berlaku semula pergaduhan para jemaah. Pergaduhan, perbalahan. Dalam sebuah riwayat sampai 3 hari. Diskusi 3 hari mesyuarat sampai bertikam lidah. Sampai ada sebahagiannya dah mula ambil mangkuk. Orang dulu kalau dah ambil mangkuk, dia akan letak, tumpahkan darah dekat dalam, darah kambing ke darah apa, lalu mereka akan celup tangan mereka dekat dalam, semua. Satu kaum celupkan, maknanya kita tak akan stop sampai kita berperang. Siapa yang berjaya, dia yang boleh letak batu tu dekat dalam Kaabah. Dah macam gitu dah. Dah macam tekad nak berperang. Semua duduk berbincang. Sampailah sekali lagi Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah dia katakan, wahai kaum, tak payah berperang. Kamu semua ni percaya kan cabutan undi. Kan mereka dulu kan sibuk habis-habis undi sana. Kamu percaya tak benda ni? Apa kata kita buat undian? Siapa yang datang daripada pintu itu, siapa yang masuk hari ini, siapa yang first masuk daripada pintu itu, kita jadikan beliau. Beliau yang akan buat keputusan. Siapa saja keputusan dia, kita akan terima. Dia kalau pilih Bani Adi, kita terima. Dia pilih Bani Makhzum, kita terima. Siapa saja dia pilihan. Maka semua orang okey, kita boleh. Siapa saja yang masuk pintu tu kita terima. Maka mereka tunggu dekat tepi Kaabah para jemaah dan Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan, Allah yang takdirkan, Allah yang merancang, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memasuki pintu tersebut para jemaah. Subhanallah. Maka seluruh Quraisy berkata, Al-Amin irtadaina. Kami redha dengan yang jujur, Al-Amin. Jadi mereka semua tahu bahawa Nabi tak pernah berdusta pun. Sebab itu firman Allah, fa innahum la yukadzibunak. Sesungguhnya mereka ya Muhammad kaum Quraisy ini la yukadzibunak,
Mereka tidak mendustai kamu. Mereka bukannya tak percaya dekat kamu. Mereka tahu Nabi ini tidak berdusta. Itu satu penyaksian para jemaah. Cert, endorsement. Semua Quraisy ketika itu tahu bahawa Nabi tidak pernah berdusta. Al-Amin irtadaina. Kalau yang masuk ini Al-Amin, yang jujur kami redha. Maka Al-Walid ceritakan kepada Nabi, ya Muhammad ini berlaku, ini berlaku, ini berlaku. Nabi dengan segera para jemaah datangkan dengan huraian. Bukannya menanti 2-3 jam. Waktu itu juga Nabi datangkan dengan huraian. Nabi kata bawa sini sekarang Hajar Aswad. Nabi ambil. Kemudian Nabi kata bawa kain rintang, kain ridak yang boleh dirintang. Maka dibentangkan satu kain ridak dekat tepi hujung luar daripada Kaabah, tepi hujung. Lalu diletaknya Hajar Aswad dekat tengah-tengah kain rintang tersebut. Lalu Nabi berkata, setiap kaum lantik satu orang, ketua kaum, untuk memegang hujung daripada kain rintang ni, kain ridak ni. Maka semua orang berpegang, yang dia punya ketua kaum lah, wakil daripada setiap kaum, Bani Adi satu, Bani Makhzum satu, Quraisy satu, pegang dekat hujung para jemaah. Lalu mereka berjalan dekat Kaabah, jalan dekat menghala ke Kaabah, bawa batu tu, batu Hajar Aswad ada dekat tengah-tengah. Dah sampai dekat tepi Kaabah, Nabi SAW dengan tangan mulia Nabi SAW, Nabi mengambil batu tersebut, lalu Nabi letakkan batu itu dekat Kaabah. Subhanallah, maka selesailah masalah. Maka selesailah masalah. Nabi pada hari ini, Nabi SAW mengambil batu Hajar Aswad, lalu Nabi letakkan sendiri dekat dalam Kaabah. Supaya apa para jemaah? Supaya dapat menghalang orang daripada berbunuh-bunuhan. Dan Nabi nanti, sewaktu pembukaan kota Mekah, Nabi tak cium pun Hajar Aswad. Tapi Nabi hanya melambai saja daripada jauh. Bismillah, Allahu Akbar. Lalu Nabi teruskan dengan Nabi punya tawaf. Kenapa para jemaah Nabi buat macam itu? Rahmat untuk umat Nabi. Kerana kalau Nabi mati-matian nak cium juga Hajar Aswad ketika itu, semua orang sampai zaman sekarang, orang akan katakan mati-matian mesti kena cium kerana Nabi buat. Tapi kerana Nabi sendiri daripada jauh melambai saja, maka sampai sekarang itu rahmat Nabi SAW. Subhanallah, Al-Amin irtadaina. Maka semua Quraisy ketika itu aman dan tenang kerana telah mendapat huraian daripada Sayyidina Rasul SAW. Para jemaah rahimakumullah, Masya Allah. Sekarang ini Allah Subhanahu Wa Taala yang sediakan keadaan. Kita tahu suasana keadaan dekat kota Mekah memerlukan sangat kepada seorang pemimpin. Dengan sembahan berhala, dengan itu, dengan ini, macam-macam lagi dengan kezaliman yang berlaku. Dan kita lihat ada tanda-tanda awal yang menunjukkan bahawa Nabi SAW ini yang akan dilantik. Nabi daripada keluarga yang baik, daripada kemudian telah bernikah, kemudian dengan pengalaman Nabi. Kemudian Nabi ini ada ciri-ciri kepimpinan. Maka para jemaah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan ketika umur Nabi 39 dan dekat dengan 40 tahun, ketika itu persiapan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin sempurna para jemaah rahimakumullah. Seluruh alam menantikan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh kota-kota menantikan petunjuk, menantikan hidayah, mengharapkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ketandusan petunjuk ketika itu para jemaah, dengan kehidupannya tidak tentu arah, dengan kezaliman yang berlaku, maka tiba masa perlantikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu para jemaah rahimakumullah, persiapan Allah bagi Nabi ini berlanjutan selama 2 tahun. 38, 39 tahun sebelum 40 tahun lah. Ketika itu Nabi SAW, Nabi kata disukai, aku ini disukai untuk, ataupun Nabi ini menyukai untuk bersendirian dekat Gua Hira. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Nabi rasa suka untuk bersendirian dekat Gua Hira. Kan? Itu di antaranya yang pertama. Nabi, apabila Nabi duduk dekat Gua Hira, dalam bahasa Arab dinamanya istilah yang kitab-kitab gunakan adalah at-tahannus. At-tahannus, al-hinth. Al-hinth dalam bahasa Arab maknanya syirik. Jadi at-tahannus maknanya menjauhi daripada syirik. Macam contoh at-tahajjud, tahajud kan. Hujud maknanya tidur. Tapi kalau bahasa Arab dia tambah tak dekat depan, tahajud maknanya apa? Dia mengelak daripada
tidur. Ini kekuatan bahasa Arab para jemaah. Tambah sedikit kat depan dah lain maknanya kan. Sebab tu kita baca Quran kena hati-hati. Jangan tersalah sebut. Jadi sama juga at-tahannuth, al-hinth maknanya syirik kerana dekat dalam kota Mekah tu dengan suasana syirik. Walaupun Kaabah ada dekat depan tapi dengan berhala-berhala, dengan keadaan tawaf tidak berpakaian kan. Jadi Nabi tak suka benda ni, maka Nabi pergi dekat Gua Hira untuk at-tahannuth, iaitu menjauhi daripada semua perkara yang lain. Hanya sekadar Nabi SAW bertafakur dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nabi suka untuk bersendirian dekat Gua Hira. Kemudian yang kedua, Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi berkata, aku mengenal sebuah batu dekat kota Mekah. Dulunya sebelum Islam, sebelum Nabi menjadi utusan Allah, batu Nabi kalau lalu kat tepi batu tu selalu memberi salam kepada Nabi SAW. Batu tu selalu memberi salam kepada Nabi SAW. Dan aku mengetahui tempat batu tu sekarang. Jadi apa yang berlaku para jemaah? Ini benda ni tentunya berlakulah sebelum Nabi diutus, sebelum 40 tahun. Jadi Imam An-Nawawi tatkala meriwayatkan hadis ni, Imam Nawawi katakan ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah tak nak macam terlalu sangat terkejut. Macam Nabi ni terlalu sangat surprise tau. Terus nampak malaikat Jibril, tapi ini merupakan pendahuluan. Pendahuluannya apa? Nabi suka sendirian, kemudian Nabi nampak dan Nabi dengar benda yang tak seharusnya berbicara. Batu bata dekat tangan boleh memberi salam, batu dekat sana, pohon dekat sini. Nabi nampak benda yang gaib. Kemudian mimpi yang baik juga. Nabi kata mimpi yang baik juga. Mimpi yang baik maknanya apa? Tatkala Nabi bangun daripada tidur, perkara tersebut berlaku. Jadi Imam An-Nawawi kata ini semua persediaan siapa para jemaah? Allah Subhanahu wa taala supaya menyediakan Nabi dari segi mental, dari segi fizikal. Perkara ni nanti beliau nanti akan saksikan adalah satu perkara yang dahsyat, yang lebih besar lagi ya. Jadi insya-Allah para jemaah rahimakumullah, pada minggu hadapan kita akan berbicara tentang awal permulaan utusan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi SAW ini bertemu dengan malaikat Jibril, bahkan kita nak pelajari hikmah dengan teladan di sebaliknya para jemaah, di sebaliknya. Tentang Nabi SAW dekat Gua Hira, dekat Gua Hira ini ia berlaku sebelum Islam. Adapun setelah Islam kita akan lihat Nabi tidak pernah lagi mengajar kepada para sahabat untuk duduk sendirian, menyendiri dan jangan bercampur dengan masyarakat. Itu tak pernah berlaku kan? Kita tahu ibadah di sisi Islam itu adalah ibadah yang paling afdal tu macam mana para jemaah berjemaah. Dengan berjemaah dekat masjid, dekat rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum Islam itu lain perkara. Adapun setelah Islam, Nabi SAW mendorong para sahabat untuk bercampur, berbicara dengan masyarakat. InsyaAllah para jemaah rahimakumullah, perkara ini dan banyak lagi kita akan sambung pada minggu hadapan. Sekarang ini kita sampai kepada sekitar umur Nabi 39 tahun. Next week kita akan sambung sedikit, kemudian kita akan pergi kepada awal diutusnya Nabi SAW. Kemudian apakah peristiwa-peristiwa yang berlaku. Wallahu alam. Sebelum kita akhiri, marilah sama-sama kita membaca selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Para jemaah rahimakumullah, saya minta maaf saya terlupa. Ni sebenarnya ada 3 soalan yang diajukan oleh seorang jemaah. Secara ringkas saya jawab. Ni jemaah ni yang pertama dia sering puasa Isnin Khamis. Sekarang ini Ramadan yang akan datang hari Jumaat first.
Jadi boleh ke tak boleh dia nak puasa pada hari Khamis. Sedangkan Khamis itu merupakan hari syak. Nah, hukumnya adalah siapa yang tak biasa puasa pada hari Khamis, maka dia tak boleh puasa pada hari Khamis. Tapi siapa yang dah terbiasa puasa Isnin Khamis ataupun dia puasa Nabi Daud kan? Nabi Daud satu hari puasa, satu hari dia apa? Dia berbuka macam itu. Dan ditakdirkan Allah pada hari Khamis itu merupakan hari dia puasa Nabi Daud, maka dia boleh berpuasa. Ataupun siapa yang ada puasa nazar, puasa wajib, ataupun puasa qadaknya tak cukup. Jadi kalau ada puasa yang wajib, puasa yang ada sebab. Istilah ulama cakap apa? Puasa yang ada sebab. Maka boleh dia puasa. Tapi kalau macam kita tak biasa puasa para jemaah Isnin Khamis, tak boleh lah. Kita ni tengok alamak hari Khamis tu hari syak, kita nak puasa. Nak start puasa Isnin Khamis tu soalan yang pertama. Kemudian yang kedua tentang air Zam-Zam. Selain daripada air Zam-Zam, ada tak air yang lebih macam mulia seperti Telaga Kauthar? Saya rasa Nabi dah sabda dalam hadis, dua benda yang paling mulia kan Nabi kata. Yakni yang pertama tu adalah air Zam-Zam, yang kedua adalah kurma. Yakni kurma Nabi SAW, kurma ajwa. Ini adalah perkara yang paling mulia. Nabi bersabda, barang siapa yang bangun pagi, kemudian dia makan 7 kurma ajwa, lam yadurru sammun, tidak akan membahayakan dirinya racun ataupun sihir. Sihir tak boleh kena dirinya, racun tak boleh kena dirinya. Tapi setiap hari 7 kurma ajwa para jemaah, kurma Nabi. Jadi selain daripada itu tidak ada. Yang kita yakin air Zam-Zam air yang paling mulia, yang kita yakin kurma ajwa ni adalah perkara yang paling mulia. Kemudian yang ketiga ni agak berat sedikit, suaminya tak berpuasa walaupun suaminya sihat walafiat. Boleh ke tak boleh dia sediakan makanan untuk si suami makan tengah hari ke wallahu alam di pagi Ramadan. Adakah ini dianggap sebagai syubhat para jemaah? Ini perkara ini tak ada kena mengena dengan hukum, tapi sebenarnya ia ada kena mengena juga dengan hubungan antara suami dengan isteri. Kadang-kadang kita berdakwah ni para jemaah tak mudah kan, kita nak ajak orang, kita dah ajak baik-baik dan memang seharusnya kita ajak orang tu dengan teguran yang baik, dengan berbudi dan sebagainya. Jadi saya dorong jemaah yang bertanya ni untuk terus jaga hubungan dengan suaminya. Pada waktu yang sama tetap juga menggalakkan suaminya. Apa kata abang? Kalau tak boleh full, kita ambil, mungkin abang ambil 1 hari puasa, 1 hari tak puasa. Ataupun cubalah puasa sama-sama dengan saya kan. Jadi kalau dia tak terima juga, suka hati dia. Paling penting adalah kita nasihat dengan penuh baik. Dan hak beliau sebagai suami tetap juga perlu untuk kita tunaikan. Kita sediakan makanan yang sedia ada. Tapi di waktu yang sama tetap juga kita nasihatkan beliau bahawa ini satu kewajipan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, rukun kan, di antara rukun agama kita ini je, jangan kita mainkan. Dan insya-Allah teguran dan nasihat ini para jemaah satu perkara yang penting. Jangan kita give up, kerana sebenarnya yang kontrol hati itu bukan kita, yang kontrol hati itu Allah Subhanahu Wa Taala. Pentingnya terus kita berdoa dan berusaha. Usaha maknanya kita berbual dengan dia baik-baik. Kita berikan kepada beliau peluang ke, sama ada sewaktu kita waktu malam semua tengah duduk tak buat apa-apa, kita sengaja buka YouTube ceramah ke. Janganlah sengaja buka ceramah pasal apa? Pasal puasa pula kan, dia tahu nanti kita menyindir dia kan. Kita buka ceramah biasa-biasa yang kita tahu mungkin suami kita suka dengar ke. Kita buka ceramah-ceramah biar dia dengar. Wallahu alam. Semoga terbuka hatinya. Silakan. Betul. Oh. Jadi ini betul apa yang Haji kata tentang ayat Quran, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi agama ini tidak ada paksaan. Tak ada paksaan maknanya apa? Setiap individu itu adalah mukallaf. Mukallaf maknanya esok Allah Subhanahu Wa Taala akan persoalkan beliau tentang dirinya sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa yang lain. Jadi oleh kerana dalam agama ini tidak ada paksaan, sebab itu Sayyidina Rasul, cara Nabi buat adalah dengan cara yang penuh lemah lembut, dengan penuh berhikmah. Kerana yang memberi hidayah bukan kita, yang memberi hidayah bukan saya, tapi yang memberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kita belajar, insya-Allah dalam sirah nanti kita akan dapat 1001 contoh bagaimana ada sebahagian hamba Allah yang walaupun kita dah pada tanggapan kita nampak macam dah pangkah ni, tak boleh nak meluk agama Islam. Sebagai contoh Saidina Umar ibn Khattab. Ada orang buat joke tau para jemaah, buat lawak. Dia katakan apa? Dia orang ni dia cakap, "Ya aku nampak muka Umar ni dah lain sedikit, macam nak meluk agama Islam tau."
Tu orang ni jawab apa? Dia katakan, subhanallah, Umar masuk Islam, kalau keldainya Umar masuk Islam, aku percaya. Umar masuk Islam, aku tak percaya. Kan? Sampai that level, kerana dia punya benci sangat dekat Nabi. Tapi siapa yang kontrol hati para jemaah? Allah. Jadi yakin dekat Allah. Doa terus, usaha terus, yakin dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Macam saya katakan, buku tu dah ada, tapi saya tak tahu, nampak daripada gambar, saya tak nampaklah macam satu kotak full buku tersebut kan. Tapi saya rasa ada few para jemaah yang ada ke lapangan harap boleh beli, dan saya kalau ada lebih pun nanti insya-Allah next week saya akan berusaha untuk bawa. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.